Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana wa ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini, pada hari-hari Syawal ini, sekali lagi dapat sama-sama kita bertemu dalam alam maya ini. Untuk kali ini saya nak mengulas berkaitan dengan satu kenyataan ataupun dia merupakan tulisan yang telah ditulis oleh Mukhtar Seni, satu orang yang disangkakan ulama, dan mungkin dia juga menyangkakan dirinya adalah ulama. Dan walaupun macam tu, kita kena menjawab perkara ini kerana sangkaan itu akan menyebabkan sebahagian orang akan merasa dia betul-betul adalah ulama. Dia betul-betul adalah ulama. Dan ini pernah berlaku, tuan-tuan. Sebagaimana yang kita tahu, watak-watak yang berlaku sepanjang zaman. Sebagai contoh apa yang sering disebut sebelum ni, satu tokoh, satu watak yang bernama Ahmad bin Abi Du'ad, yang hidup sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ini di antara watak yang berlakon menjadi ulama, dan sehingga ada orang yang pada zamannya mempercayai dan meyakini bahawasanya dia itu adalah ulama. Apa yang ditulis oleh ulama ini, ataupun kita kata pelakon ulama ini, pemakai jubah ini, dia menulis, dia sebagaimana dipetik dalam Malaysia, dalam Harakah Daily, dia menyebut berkaitan dengan muafakat nasional adalah sebuah nama dan kesepakatan yang cukup berkat. Piagam yang mencantumkan dua hati yang retak bercantum semula, dua hati yang berjauhan kembali bertaut. Sebuah kesepakatan yang membuat malaikat di langit melaungkan takbir sehingga bergema ke seluruh penjuru alam. Jadi dia ni dakwa kata muafakat nasional itu menyebabkan malaikat bertakbir di langit sampai menyebabkan berlaku ke seluruh penjuru alam ni bergegar dengan takbir malaikat. Jangan lupa juga dia kata MN juga adalah sebuah nama dan piagam yang menggetarkan hati syaitan. Maksudnya dia nak menggambarkan berkaitan dengan kebersamaan dia dengan malaikat, dan juga dalam masa yang sama dia digeruni oleh syaitan. Tuan-tuan, ada satu ungkapan, saya nak mulakan dengan ungkapan ini. Fikrah ghulu ini, dia melahirkan satu keyakinan. Man kana ma'ana fahuwa iblis, wa man laysa ma'ana fahuwa qiddis. Man kana ma'ana fahuwa qiddis, wa man laysa ma'ana fahuwa iblis. Siapa yang bersama dengan kami, maka dia akan suci, sesuci-sucinya. Wa man laysa ma'ana, siapa yang tak bersama dengan kami, fahuwa iblis, maka itu adalah iblis. Ini satu fikrah yang lahir daripada pemikiran takfiri dan juga daripada pemikiran yang ghulu. Dia memahami agama dalam kerangka yang cukup ghulu, yang cukup keras. Itu yang pertama yang saya nak sebut. Yang kedua, sebelum daripada kita ambil sagi tang mana kebersamaan Mukhtar Seni dengan sejarah yang pernah berlaku sebelum ini. Yang kedua, tuan-tuan, kita masuk politik dengan satu keyakinan bahawa politik ni adalah urusan ijtihadi. Politik ni dia bukan urusan i'tiqadi. Dia bukan urusan akidah. Dia bukan urusan akidah. Dia adalah urusan ijtihadi. Urusan ijtihadi, urusan yang boleh diijtihadkan.
Dan dia bukan satu benda yang qat'i sebagaimana akidah. Urusannya adalah urusan qat'i. Oleh sebahagian orang, mereka memasakkan dalam pemikiran yang dipanggil dengan wala'un ataupun apa istilah ahli mereka dan sebagainya, mereka meletakkan bahawasanya politik ini adalah persoalan akidah. Lalu mereka menyebut akidah perjuangan, ataupun mereka menyebut apalah, nak menggambarkan bahawasanya politik ini adalah persoalan akidah. Kerana itulah mereka memonopoli kebenaran dengan menggambarkan bahawasanya mereka sahaja kelompok yang benar. 5 tahun yang lepas, apabila ada sekumpulan orang keluar daripada parti mereka, daripada apa yang mereka sebut sebagai jamaah, keluar daripada jamaah mereka, maka mereka mengambil sepotong hadis, mereka pasang hadis tersebut kepada jamaah mereka, dan mereka menghukum orang yang keluar daripada jamaah mereka itu faqad khala'a rabqatal islami an unuqih. Hadis tersebut, siapa yang keluar daripada jamaah Islam, maka siapa yang keluar daripada jamaah Islam, maka terputus, keluar daripada jamaatul muslimin, maka terongkailah ikatan di tengkuk mereka, ikatan Islam daripada tengkuk mereka. Dengan makna seakan-akan mereka menyebut ini adalah kelompok yang keluar daripada jamaah Islam, keluar daripada Islam. Kerana ada sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut talzamu jama'atal muslimina wa imamahum, hendaklah kamu beriltizam dengan jamaah Islam dan pemimpin mereka. Lalu mereka mengambil jamaah Islam itu meletakkan kepada mereka. Ini bukan fikrah di Malaysia sahaja. Ini bukan fikrah daripada sekitar Kedah ataupun Baling ataupun Sik saja, tapi dia ada di seluruh dunia. Kelompok yang dia meletakkan kebenaran itu mesti bersama dengan dia, kerana dia adalah persoalan akidah. Dia seakan-akan memasangkan perkara ini dalam persoalan akidah. Dia bukan persoalan fiqh ataupun persoalan ijtihadi. Ini perkara yang kedua yang saya nak sebut. Secara umumnya kita nak sebut apa? Yang dikatakan politik, dia duduk dalam perbincangan fiqh, dalam perbincangan fiqh. Okey, itu yang kedua. Dia bukan persoalan akidah. Oleh sebahagian orang, mungkin dia memahami dan dia memasakkan pemahaman tersebut bahawasanya politik ini adalah persoalan akidah. Lalu siapa yang keluar daripada jamaah mereka, maka mereka menganggap seakan-akan keluar daripada Islam. Terongkailah ikatan Islam daripada tengkuk mereka dan sebagainya. Dan tuan-tuan perhati, dari segi praktikalnya mereka tak buat macam tu. Dari segi praktikalnya, mereka pasak di bawah ni kepada ahli belah Labu Besar, pada ahli belah Padang Serai, pada ahli belah Taman Sentosa, pada ahli apa, mereka pasak seakan-akan ini adalah persoalan akidah. Sampai ada satu orang petinggi mereka pada waktu itu di Changlun, di markas PAS Changlun, Kedah, mereka sebut apa? Terhadap puak-puak ni, lakum dinukum waliyadin. Bagi hampa agama hampa, bagi kami agama kami. Sampai dia sebut lagu tu, petingginya masih hidup lagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dia, dan mudah-mudahan dia sempat untuk kembali kepada pemikiran yang sebenarnya. Dia sebut lagu tu, lakum dinukum waliyadin. Padahal kalau dari segi praktikalnya, dari segi amalinya, bukan begitu. Kita tunjuk contoh, dan tuan-tuan pun nampak contoh di depan mata kepala kita. Datuk Kamarudin Jaafar, yang berhormat Datuk Kamarudin Jaafar, Timbalan Menteri Luar. Dia ni dulu dalam jamaah tersebut, dalam parti tersebut. Lepas tu dia keluar, termasuk dalam, dia salah seorang daripada 18 yang tinggal dalam parti Amanah 17. Dia pergi ke PKR pada waktu itu. Dia termasuk di kalangan orang yang disebut faqad khala'a ribqatal islami an unuqih. Hari ini dia duduk dalam pakatan yang sama. Kita nak bertanya, apakah dia telah kembali kepada jamaah Islam? Apakah, macam mana cara dia bertaubat? Macam mana cara dia ikat balik ikatan tengkok dia dengan Islam? Macam mana cara dia? Secara praktikalnya mereka tak buat. Mereka membohongi orang bawah mereka, menyatakan ini persoalan akidah, ini persoalan hidup dan mati, ini persoalan dan sebagainya. Tapi sebenar-benarnya mereka ini
hanya menggunakan hujah sebagaimana kata Tuan Jamzuri kita, sebenarnya mereka jual agama saja. Sebenarnya jual agama saja. Dia bukan persoalan akidah. Dia adalah persoalan fiqh. Persoalan fiqh. Persoalan fiqh. Itu yang saya nak sebut. Seterusnya, tuan-tuan, bila kita kata dia persoalan fiqh, dia adalah persoalan fiqh, maka fiqh ni sebagaimana kata Syekh Ar-Raisuni hafizahullah, Syekh Ar-Raisuni ni adalah ketua Kesatuan Ulama Islam sedunia. Dia tulis bukunya yang menyebut tentang, tajuk bukunya adalah Al-Ijtihad Hiwar Salah Satu Atraf. Bukunya dia tulis ijtihad, dialog di antara tiga pihak. Bila dia kata fiqh, bila kata fiqh ni dia boleh duduk dalam kerangka ijtihad. Ijtihad makna apa? Ijtihad makna satu usaha yang dilakukan secara bersungguh-sungguh dengan dalil, memahami bahasa Arab dan sebagainya untuk mengeluarkan satu hukum, istinbat hukum. Itu dilakukan secara ijtihad. Kata Syekh Ar-Raisuni kata, bila kata ijtihad ni dia berlaku dialog di antara tiga pihak. Yang pertama adalah nas ayat suci Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nas. Kata Syekh Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, beliau kata an-nas kama hiya. Nas macam tu saja. Cuma yang berlaku apa? Yang berlaku ialah pemutaran kepala nas. Yang berlaku ada apa? Bila dalam satu ketika nas-nas yang sama, tapi mereka guna dengan cara untuk kepentingan mereka. Waktu lain guna nas yang sama. An-nas macam tu juga, kata Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Kata balik kepada Syekh Raisuni, dia kata bila duduk dalam persoalan fiqh, dia berlaku dialog antara tiga pihak. Pihak yang pertama nas Al-Quran dan hadis. Pihak yang kedua adalah ulama ataupun kita sebut sebagai mujtahid, dan pihak yang ketiga adalah waqi', realiti yang berlaku. Dan realiti itu memainkan peranan yang cukup penting untuk berinteraksi dengan nas dan untuk mujtahid ataupun ulama melakukan satu-satu keputusan. Maka itulah yang dikatakan fiqh. Fiqh dia anjal, dia muruna daripada masa ke semasa kerana dia berinteraksi dengan tidak dengan nas sahaja, tetapi dia berinteraksi dengan apa yang kita panggil sebagai realiti, waqi' yang dilalui pada zaman tersebut. Kerana itulah kalau kita tengok bukan dalam persoalan politik, kita tengok dalam persoalan ibadah dan sebagainya, ada istilah yang disebut sebagai qaul qadim dan qaul jadid. Kenapa qaul qadim dan qaul jadid itu berlaku? Qaul qadim dan qaul jadid itu berlaku berpunca daripada perubahan waqi'. Waqi' dan realiti yang dilalui oleh orang-orang ini bila dia melihat kepada suasana yang dia lalui pada ketika itu, maka lahirlah pandangan-pandangan yang baru bersesuaian dengan waqi' yang dilalui ataupun realiti yang dilalui oleh mereka. Ini satu perkara yang cukup ditekankan oleh Syekh Ar-Raisuni. Nas satu, mujtahid ulama ataupun dia panggil sebagai mujtahid, dan yang ketiganya dia panggil realiti. Gabung tiga ni barulah keluar satu-satu perkara, satu-satu hukum dan sebagainya. Dan sekali lagi kita nak sebut, persoalan politik dia duduk dalam persoalan fiqh, duduk dalam persoalan ijtihad. Dia boleh diijtihad oleh orang yang mempunyai kelayakan pada waktunya. Sebab itulah kita tengok, sebagai contoh kita boleh ambil dalam persoalan politik. Tuan-tuan tengok syurutul imam, syarat untuk menjadi imam. Syarat imam makna dia pemimpin, untuk menjadi pemimpin utama. Syarat dia apa? Kalau tuan-tuan perhati dalam kitab Ahkamus Sultaniyah oleh Al-Mawardi, nasib tuan-tuan akan temui antara syarat dia apa? Syarat dia mesti Quraisy. Syarat dia mesti jangok, mesti cantik, mesti handsome dan lain sebagainya. Itu disebut dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Dia berlaku pada waktu itu, waqi' pada waktu itu, dengan penuh penghormatan kita kepada Imam Al-Mawardi. Kita kata itu kerana realiti pada waktu itu.
Al-Imam Al-Mawardi memilih untuk berijtihad dan meletakkan syurutul imam, syarat untuk menjadi pemimpin pada waktu dia dalam keadaan tersebut. Nasnya apa? Nasnya adalah nas umum. Ramai orang bila membicarakan berkaitan dengan syarat menjadi pemimpin, ramai orang ambil daripada surah An-Naml. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang menjadi pemimpin di kalangan kamu adalah orang yang mempunyai kekuatan dan orang yang mempunyai keamanahan. Yang diterjemahkan kekuatan itu adalah skill, dan juga keamanahan itu sudah tentulah adalah integriti. Ini berlaku sepanjang zaman, tuan-tuan. Sepanjang zaman. Kerana waqi'nya berubah-ubah, maka seorang mujtahid untuk mengeluarkan apa-apa ijtihad dia perlu berlaku dialog di antara tiga pihak ini. Di antara nas, di antara dia tak baca nas secara membabi buta begitu, tidak, tapi dia baca nas, dia tengok kepada waqi', dan dia mempunyai syarat dan syurut sebagai seorang yang mujtahid. Ini yang kita sebut, kata sebab itu kita kata politik duduk dalam persoalan ijtihad, dalam persoalan fiqh. Politik bukan dalam persoalan akidah. Kalau persoalan akidah, dia adalah satu benda yang qat'i. Tadi kita sebut sebagai contoh, antara orang yang mengakidahkan politik ini adalah PAS di negara kita, antaranya adalah mereka. Tapi secara praktikalnya tidak. Dalam banyak keadaan depa secara praktikalnya mereka tidak beramal dengan apa yang mereka katakan bahawa politik itu adalah akidah. Akidah satu benda yang kukuh, dan dia satu benda yang qat'i, satu benda yang cukup tetap. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan, Imam Ibn Khaldun dia sebut, dia kata al-insan madaniyum bit-tab'i. Imam Ibn Khaldun dalam al-muqaddimahnya dia menyebut al-insan madaniyum bit-tab'i. Manusia ini secara tabiat dia, secara semula jadinya, dia madani. Dia hidup dalam masyarakat sivil. Dia akan membangun, dia akan hidup dengan orang, dia akan beli, dia akan jual, dia akan menjadi peniaga, dia akan madaniyum bit-tab'i. Itu adalah manusia. Manusia macam tu. Manusia dia tak boleh duduk dalam seorang-seorang dirinya. Diterjemahkan, saya rajin sebut benda ni, diterjemahkan oleh Tok Guru Ni Aziz. Dia kata manusia ni hidup dalam suasana tumpang menumpang. Tumpang menumpang dengan makna kita tumpang kelebihan orang tumpang kelebihan kita dan sebagainya. Manusia begitu. Okey, tuan-tuan, bila manusia ini dia akan hidup secara tabi'inya, secara semula jadinya, dia akan hidup dalam masyarakat umum, masyarakat yang bergerak, dia akan duduk, dia akan tumpang masyarakat, dan masyarakat akan tumpang dia, maka akan berlakulah proses kehidupan. Proses kehidupan itulah yang kita panggil jual beli. Proses kehidupan itulah yang kita panggil hubungan diplomatik. Proses kehidupan itulah yang kita panggil perjanjian dan lain sebagainya. Okey, semua perkara-perkara itu kita menggunakan agama. Bagi orang Islam, kita menggunakan agama. Kita nak jual beli, apa dia benda yang boleh jual, apa dia benda yang boleh beli. Istilah agamanya kita panggil dalam bab muamalat, dalam kitabul buyu', dalam kitab jual beli. Dalam kitab jual beli, apa benda yang boleh dijual, apa benda yang boleh dibeli, macam mana kadar keuntungan, macam mana khiyar majlis dan sebagainya. Itu maknanya kita menggunakan agama. Kita menggunakan agama. Kita menjadikan kehidupan kita yang secara tabi'i ini perlu berinteraksi dengan orang ramai dengan pedoman agama. Pedoman agama itulah kita ambil. Macam mana kita nak jual beli, macam mana kita nak hubung dengan orang yang bukan Islam, macam mana kita nak berhubung dengan jiran, macam mana dalam kehidupan. Itulah makna kita mencari nas agama, kita mencari pandangan agama, kita cari apa dia agama ajak kepada kita dalam hal tersebut. Berekonomi, apa yang dipanggil dengan al-bai' bisamanil ajil, al-bai' bisamanil ajil, bai'us salam dan sebagainya. Istilah itu disusun oleh para sarjana kita dengan para mujtahidin kita pada waktu itu, dan sampai pada waktu lari dengan melihat kepada latar belakang waqi' dan juga nas itu sendiri. Gabungan di antara nas dengan waqi', dengan realiti, gabung dua ni, maka para mujtahid kita keluarkan pandangan-pandangan yang lah ni kita nikmati,
atas nama agama. Simpanan yang dia panggil dengan wadi'ah, akaun yang dia panggil dengan akaun mudharabah itu syarat-syarat. Jadi dipermudahkan oleh para sarjana kita dengan mengintegrasikan di antara nas dengan waqi', di antara nas Al-Quran dan As-Sunnah dengan waqi', dengan realiti yang ada di belakang kita. Maka kita sebut menggunakan agama dalam makna yang macam tadi ini, itu tidak ada masalah. Bahkan itu dituntut. Kita nak berekonomi secara Islam, maka kita cari dalil Islam. Kita nak berpolitik secara Islam. Apa dia politik secara Islam yang disebut sebagai siasah asy-syar'iyyah itu? Apa dia? Mungkin syarat mencari yang disebut kata siasah syar'iyyah itu tujuan utamanya adalah untuk memberi maslahah kepada hamba, kepada makhluk, kepada warga negara, dan juga menarik mafsadah daripada mereka, memberi kemaslahatan, memberi kebaikan kepada mereka. Itu politik. Secara umumnya begitu. Itu yang disebut sebagai menggunakan agama. Kita menggunakan dalil agama, kita beragama. Kita ambil segala dalil agama ni dan kita jadikan dia sebagai pegangan kehidupan kita dan juga pedoman dalam kehidupan kita. Itu makna menggunakan agama. Dan ini tidak ada masalah. Dan kita kata sepatutnya pun kita menggunakan agama dalam kehidupan kita. Kita menggunakan agama dalam kehidupan kita. Okey. P yang kedua. Poin saya yang keempat. Yang kedua ni berkaitan dengan agama ni. Ada apa yang dipanggil dengan talbisuddin. Tuan-tuan pernah dengar? Tuan-tuan baca, kita baru tinggal Ramadan 4 hari ya. Tuan-tuan baca sebagai contoh ayat suci Al-Quranul Karim dalam surah Al-Baqarah. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqq wa antum ta'lamun. Jangan kamu memakai kebenaran itu dengan kebatilan, wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, dan kamu memakai itu dengan makna kamu menyembunyi, dengan makna kamu mempergunakan, meletakkan agama dalam keadaan akhirnya agama itu boleh disalahfahami. Hak ni yang kita kata tunggang agama. Hak ni yang kita kata, istilahnya kita sebut kata tunggang agama ataupun mempergunakan agama. Bukan dia jadikan agama itu sebagai wahana untuk dia berinteraksi dengan kehidupan, tetapi dia mempergunakan agama. Secara umumnya macam ni tuan-tuan. Ada 3 golongan yang mempergunakan agama. Ada 3 golongan yang mempergunakan agama. 1. Golongan yang mempergunakan agama, dia guna secara jahil. Dia pun nak tunjuk kata dia beragama. Dia nak tunjuk kata dia pun kuat beragama. Dia nak tunjuk kata dia duduk di kalangan orang beragama dan sebagainya. Lalu dia mempergunakan agama, menunggang agama secara jahil. Minta maaf, saya mata tak apa nampak Ustaz Wan Luqman. Saya tak baca tu. Sagi lepas ni baru saya baca komen-komen tu. Jadi tuan-tuan, dia mempergunakan agama dalam konteks tu. Maksud dia apa? Dia jahil, tapi dia juga nak tunjuk kata aku ni adalah mutadayyid, aku ni juga adalah orang yang beragama. Saya tunjuk contoh mudah-mudah yang sebahagian kita masih ingat. Tuan-tuan, tahun 1993, kalau tak salah ingatan saya, 1993, ada sebuah parti politik buat Perhimpunan Agung dalam bulan Syawal. Perhimpunan Agung dalam bulan Syawal, 10 Syawal, 11 Syawal begitulah. Perhimpunan Agung dalam bulan Syawal, parti politik. Dia bulan Syawal. Orang Melayu, pada budaya orang Melayu, bulan Syawal ni mungkin raya sebulan. Dan mungkin dia duk rasa hak ni adalah agama ni, hak ni adalah tuntutan agama ataupun wallahu alam. Maka dia memulakan Perhimpunan Agung dia tu. Parti ni dah mati dah. Parti ni dah mati dah. Dia menggunakan Perhimpunan Agung dia itu dengan nak gambar kata dia juga beragama, dia juga kuat beragama dan sebagainya. Dia buat apa? Dia memulakan Perhimpunan Agung itu dengan dia bertakbir. Hari yang ke-10. Dia tak tahu takbir muqayyad ke takbir bah tu letak apa, tapi dia buat itu dengan apa? Dengan sekadar nak tunjuk kata dia beragama ni, dan dia buat dengan jahil.
Ini ada 1993 kalau tak salah ingatan saya, Parti Semangat 46 dalam satu perhimpunan agung dia yang diadakan di Kuala Terengganu. Dia bertakbir, Allahu Akbar, patu selawat, patu segala macam. Nak tunjuk apa? Aku juga beragama. Aku juga dah waktu tu kawan dengan PAS, dan PAS bercakap kata menjadikan Islam sebagai ad-din. Ad-din itu adalah cara hidup. Dia pun juga dia pun telah buat takbir hari raya pada hari yang ke-10 Syawal. Mungkin Allahu a'lam macam mana. Okey. Poin saya nak sebut ini antara contoh orang nak beragama, nak tunjuk kata dia beragama dengan mempergunakan agama, menunggang agama dalam keadaan dia jahil. Tokoh yang sama, Tengku Razali Hamzah. Sebab benda ni berlaku secara umum dan orang tahu semua. Selepas dia masuk UMNO, dia dilantik, selepas dia balik kepada UMNO, istilah dia berhijrah ke apa, wallahu a'lam. Setelah itu, bila dia balik kepada UMNO, maka pada waktu itu dia dilantik sebagai pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Kelantan. Antara tindakan pertama yang dia buat, waktu tu Tok Guru Aziz Hajang, kalau kita ada sebarang hajat, hajat apa pun, hajat urusan dunia ataupun hajat urusan akhirat, maka kita kena sembahyang hajat berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ada hajat, sama ada dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat, maka hendaklah dia berwuduk dan dia falyarka' raka'atain, maka dia hendaklah rukuk 2 rakaat untuk dia mendapat petunjuk daripada Allah Azza wa Jalla. Sembahyang hajat agak baru popular pada waktu itu, dan sembahyang hajat secara beramai-ramai. Tengku Razali pada waktu itu ataupun Badan Perhubungan UMNO pada waktu itu nak tunjuk juga ini juga Islam dan sebagainya, dan hak ni yang saya sebut tadi, mempertunggangkan agama, mempergunakan agama secara jahil. Depa buat sembahyang hajat selepas sembahyang asar. Buat sembahyang hajat selepas sembahyang asar. Tulis dalam poster, buat sembahyang hajat beramai-ramai di Padang Perdana bersama Yang Berhormat Mulia Tengku Razali, pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Kelantan. Waktu tarikh sekian dan waktunya adalah selepas sembahyang asar. Ustaz Bunyamin Yaakob pada waktu itu, Allah yarhamuh, dia keliling Kelantan cerita kata ni jahil tukir ke apa istilah dia. Ini bukan waktu ni adalah waktu yang haram sembahyang sebagainya lah. Lepas baru sedap ubah sekali lagi, ubah pun silap lagi. Lepas ubah kata, oh tak, silap, sebenarnya bukan selepas sembahyang asar tapi sebelum sembahyang maghrib. Lepas tak tahuan kata waktu yang tahrim, waktu yang haram untuk sembahyang itu adalah daripada selepas sembahyang maghrib, selepas sembahyang asar sampai waktu maghrib lah. Waktu itulah yang disebut sebagai selepas sembahyang asar. Mempergunakan agama secara jahil. Ini salah satu daripada sebagai contohnya. Okey. 2. Ini kalau tuan-tuan boleh tengok antara yang menulis berkaitan ini dalam Mabahis fil Maidan oleh Dr. Ahmad Raisuni. Dia kata grup yang kedua ni adalah grup yang disebut sebagai grup yang nisful ilm. Grup yang diterjemah oleh Dr. Siddiq Fadil sebagai ilmuwan alang kepalang. Dia tak pi ke mana-mana pun. Itu yang disebut oleh pepatah Arab nisful ilm, nisful fiqh, nisful fiqh yufsidul adyan. Pengetahuan alang kepalang, dia tahu sikit-sikit ya, dia akan merosakkan agama itu sendiri. Dia akan merosakkan citra agama. Akhirnya dia akan dilihat sebagai mempertunggangkan agama. Tuan-tuan, ilmunya apa? Ilmunya boleh doa ni suruhan. Sebagai contoh, doa ni kita disuruh sangat-sangat untuk berdoa. Memang kita disuruh untuk berdoa, tuan-tuan. Ud'uni astajib lakum wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila kamu bertanya kepada aku, kamu bertanya tentang aku, bagi tahulah kepada mereka sesungguhnya aku dekat. Allah Ta'ala suruh kita berdoa, Allah Ta'ala suruh kita minta kepada, ya, doa. Doa itu adalah secara ilmunya perintah Allah. Allah Ta'ala suruh, betul? Okey. Ada orang ambil kesempatan, dia hanya sekadar tahu tentang suruhan doa itu saja, alang kepala. Lalu dia buat apa? Dia buat hak ni, saya ingat 2-3 tahun lepas, dia panas satu berkaitan dengan kiriman doa ke tanah haram. Doa yang boleh dikirim, doa yang dia buat perniagaan pula doa dan sebagainya. Alang kepalang, pengetahuan yang alang kepalang menyebabkan citra agama itu akan nampak rosak. Citra agama itu akan nampak tak baik, berpunca daripada ilmuwan alang kepalang. Ilmuwan alang kepalang. Dan yang ketiganya,
Ini saya rangkum daripada apa yang dibahas oleh dalam Abahas fil Maidan oleh Syekh Ahmad Raisuni, adalah orang yang dia memang bertujuan untuk menggunakan ilmunya bagi menyesatkan manusia daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia memang menggunakan ilmunya, dia ada ilmu, memang dia menggunakan ilmunya untuk menyesatkan orang daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, hak ni yang kita kata yang salah dan silapnya, iaitulah mempergunakan agama, menunggang agama. Hak tu yang salah. Adapun mengguna agama dalam kehidupan, itu tuntutan. Sebab kita memang kita kena hidup dalam bermasyarakat. Kita kena jual beli apa panduan agamanya. Kita nak memerintah, kita nak berpolitik, apa panduan agamanya. Kita nak berorganisasi, apa panduan agamanya. Dan panduan itu dalam bentuk fiqh. Dia bukan dalam bentuk akidah. Dia bukan dalam bentuk akidah. Sekali lagi saya nak tegaskan, tuan-tuan, terutamanya kawan-kawan kita para walaun ni, beza dia apa? Antara kita sebut kata fiqh dan akidah. Akidah adalah satu perkara yang akidah adalah satu perkara yang tepat, yang kukuh, yang qat'i, yang putus. Adapun bila bincang dalam persoalan fiqh, kita tak boleh kata satu orang yang berbeza dengan kita dalam persoalan fiqh, orang itu sesat. Kita tak boleh kata orang yang berbeza dengan kita kafir. Dan kita tak boleh kata sebenarnya malaikat bersama dengan kita, malaikat tak bersama dengan pandangan dia. Ni contoh dia tuan-tuan, dalam fiqh, dalam perbincangan fiqh. Dalam ni kita baru keluar daripada bulan Ramadan Al-Mubarak, zakat fitrah. Persoalan zakat fitrah. Masalah apa kita nak bayar dengan apa? Ada pandangan mazhab yang menyebut kata kita kod mana sekalipun kena bayar dengan qutul balad, dengan makanan asasi negeri tersebut. Mazhab Hanbali, mazhab Syafi'i ada pandangan dia. Dan akhirnya atas ijtihad sebahagian daripada para muasirin, mereka menyebut kita perlu bayar dengan kita para ulama kontemporari, mereka kata kita kena bayar dengan nilai, ataupun kita kena bayar dengan harganya. Kalau dengan qutul balad, dengan makanan asasi dengan makanan asasi satu-satu negara tersebut, harganya RM7, RM14, RM21 dan sebagainya, maka kita bayar. Kita tak boleh kata, kalau hang bayar dengan duit tak sah. Kita juga tak boleh berhukum secara general lagu tu bahawasanya kalau hang bayar dengan beras tak sah dan sebagainya. Kita tak boleh. Pasal apa? Pasal dia adalah persoalan fiqh. Dia persoalan fiqh. Dia bukan persoalan akidah. Jadi politik ni dia duduk dalam perbincangan ni lah, perbincangan fiqh. Masalah contoh lain kan, masalah musafir. Kalau kita merentas laut, kita pergi ke Langkawi, dari segi kilometernya tak cukup, tapi kita dah merentas laut, boleh ataupun tak boleh jamak. Ada pandangan yang kata boleh, ada pandangan yang kata tak boleh. Dan kita tak boleh berhukum secara general bahawasanya kalau kata hang jamak, maka hang akidah jatuh ke, hang apa semua. Sebab dia bukan persoalan akidah, dia adalah persoalan fiqh. Dan sekali lagi saya nak sebut, politik termasuk dalam perbincangan persoalan fiqh. Okey. Bila kita sebut kata persoalan fiqh, maka kita kata hang boleh terima pandangan hang, aku boleh terima pandangan aku. Dalil kita masing-masing ada. Dalam konteks kita pada hari ini, hang kata saya nak memilih untuk kita duduk di kalangan masyarakat yang masyarakat ramai. Kita nak mengurus kepelbagaian, at-ta'ayush as-silmi. Kita nak hidup secara damai dalam masyarakat pelbagai kaum dan pelbagai agama. Itu ada ijtihadnya. Bahkan itu ada contohnya daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pilih lagu tu. Pihak-pihak yang kedua menyatakan bahawa tak boleh, kita mesti meletakkan kelompok kita, kaum kita, bangsa kita sebagai utama. Kamu berijtihad begitu. Pada ketika ini, sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i dalam persoalan ijtihad, dia kata ra'yi sawabun yahtamilul khata'. Pandangan saya pada ketika ini, saya yakin pandangan saya yang paling benar. Tapi mungkin ada salah silap di sana. Pandangan orang lain, kata Imam Asy-Syafi'i, pandangan mereka salah, tapi mungkin ada kebenaran di sana. Ini kaedahnya. Kaedah kita berinteraksi dengan pelbagai ijtihad yang ada di hadapan kita. Kerana dia persoalan fiqh, dia bukan persoalan akidah. Kita tak boleh meletakkan hukum, kerana hang tak bersama dengan kami, hang bukan kelompok kami, maka hang adalah iblis, hang adalah syaitan, hang apa semua. Itu tak betul.
itu tak betul dalam cara pandang berpolitik mengikut neraca agama yang kita sebut sebagai as-siyasah asy-syar'iyyah. Okey. Seterusnya baru saya nak masuk tajuk yang disebut kata muafakat nasional ini disambut dengan begitu hebat dengan takbir para malaikat di langit. Tuan-tuan, satu catatan. Selalunya bila kita bermula dengan pemikiran ghulu dan para pengikut pula swastakan otak dia kepada pemimpin, dia akan lahir pandangan-pandangan pelik yang seumpama ini. Kita tak mau berfikir, kita pergi bagi pula otak kita ni untuk fikir oleh pemimpin. Alah, pemimpin fikir, pemimpin tahulah, pemimpin lebih tahu daripada kita dan sebagainya. Lahirlah pandangan-pandangan yang seumpama ini. Pandangan-pandangan yang seumpama ini dia akan lahir, tuan-tuan. Sebab tu saya nak ajak tuan-tuan sekalian, mari sama-sama kita perhati atas tajuk ni. Pasal apa keluar pandangan yang macam ni? Lebih teruk daripada ni pun pernah keluar. Lebih teruk daripada ni pun pernah keluar. Pandangan yang lebih teruk daripada ni, menjadikan Tuhan itu sebagai juru kempen, pernah keluar. Pernah keluar. Memutarkan dalil agama, pernah keluar. Dan menjadikan dia bersama dengan pihak Tuhan, orang yang tidak bersama dengan dia itu bersama dengan pihak iblis, juga pernah keluar. Menafsirkan, mungkin Muhtasni kata sebenarnya dia di Barubatan, ada syarah dia, mungkin dia akan menafsirkan, dia kata sebenarnya minal jinnati wan nas, syaitan ni, iblis ni ada dua jenis, satu daripada kalangan jin, satu daripada kalangan manusia. Yang saya maksud kata bergetar sangat ni adalah jin daripada kalangan manusia, ataupun syaitan daripada kalangan manusia, yang dia akan syarahkan pula lah, ni golongan ni ke kelompok ni apa semua. Teruk pada ni pun pernah ada dalam sejarah manusia beragama dan dalam sejarah umat Islam, sehingga meletakkan bahawasanya mereka itu sebagai wakil Allah untuk menentukan syurga ataupun neraka. Bahaya pemikiran ghulu dan bahaya untuk mentakdis dan mengabsahkan kebenaran itu hanya bagi pihak dia sahaja. Apa berlaku? Dia akan melahirkan pemikiran yang lebih dahsyat, takfiri, yang sanggup buat apa sahaja, sampai sanggup berbunuh, sanggup buat apa saja, kerana dia meyakini bahawa pemikiran dia sahaja yang suci. Okey. Mempolitikkan malaikat ni, tuan-tuan, bukan baru. Mempolitik malaikat ni bukan baru. Mempolitik malaikat ni dia telah berlaku. Kalau tuan-tuan ada masa, tuan-tuan buka lagi surah Al-Baqarah ayat yang ke-97. Ayat surah Al-Baqarah ayat yang ke-97. Ayat ini turun, kalau tuan-tuan tengok dalam asbabun nuzul, dalam sebab turun ayat ini, tuan-tuan, Imam At-Tabari meriwayatkan, ataupun Imam At-Tabari menukilkan perkara ini dalam tafsirnya. Imam At-Tabari menukilkan sebab turun ayat ini, ayat yang ke-97 daripada surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala sebut 96, Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Katakanlah wahai Muhammad, sesiapa yang memusuhi Jibril, maka sebabnya ialah kerana Jibril itu menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Apa sababun nuzul dia? Sababun nuzul dia, satu kelompok di kalangan ahlul kitab datang bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada Nabi 4 soalan. Dia kata, kalau boleh kamu jawab 4 soalan ini, maka kami akan beriman dengan kamu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu kena bagi kepada aku satu jaminan, sebagaimana jaminan yang telah diminta oleh Nabi Yaqub daripada anak-anaknya. Dalam peristiwa bila mereka menyatakan bahawasanya mereka telah menyesal, Nabi Yaqub alaihi salatu wasalam telah minta jaminan daripada anak-anak dia. Kalau kamu bagi jaminan kepada aku dengan apa-apa jaminan, maka aku akan jawab soalan-soalan kamu ini. Maka disebut, dia kata,
kelompok ahli kitab ini, mereka kata okey, kami bagi jaminan kepada kamu bahawasanya kalau kamu boleh jawab dengan betul, kami akan beriman, kami akan masuk kepada agama kamu. Okey, maka mereka pun tanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata, ya Abul Qasim, hadisna an khilali nas'aluka anhunna la ya'lamuhunna illa an-nabi. Dia kata, tolong cerita kepada kami tentang 4 soalan kami ini, kerana kami yakin tak ada siapa pun boleh jawab 4 soalan ni melainkan Nabi. Maka Nabi kata, ya, tanyalah apa yang kamu nak tanya, akan tetapi kamu kena bagi jaminan kepada aku sebagaimana Nabi Yaqub mengambil jaminan daripada anak-anak dia. Maka dia kata, zalikalak, yakni kami bagi jaminan kepada kamu, kami akan memeluk agama Islam. Maka Nabi SAW kata, okey, kalau macam tu tanyalah apa yang kamu nak tanya. Dia tanya, yang pertama, bagi tahu kepada kami apakah makanan yang diharamkan oleh Israel kepada dirinya sendiri. Israel di sini merujuk kepada Nabi Yaqub alaihi salatu wasallam. Nabi Yaqub selain daripada namanya Yaqub, dia juga bernama Israel. Sebab itu disebut sebagai Bani Israel, iaitu keturunan Nabi Yaqub alaihi salatu wasallam. Bagi tahu kepada kami apa makanan yang telah diharamkan oleh Nabi Israel ke atas dirinya sendiri sebelum daripada Allah Ta'ala turun pengharamannya di dalam Taurat. Bagi tahu kepada kami macam mana bentuk ayak mani lelaki dan macam mana bentuk ayak mani perempuan. Dan bagi tahu kepada kami macam mana kandungan tu boleh jadi lelaki ataupun kandungan tu boleh jadi perempuan. Dan bagi tahu kepada kami tentang Nabi ini dalam tidurnya macam mana keadaan dia, Nabi akhir zaman ni. Dan bagi tahu kepada kami siapakah wali, siapakah pendamping, sahabat karib ataupun malaikat pilihan kepada Nabi tersebut. Okey. Maka Nabi SAW jawab. Sebelum tu Nabi tanya lagi. Sebelum Nabi jawab, Nabi kata, apakah kamu akan bagi jaminan kepada aku bahawasanya kamu akan mengikut aku? Mereka kata, ya, kami bagi jaminan kepada kamu. Kami berikan apa yang kamu mau daripada jaminan tersebut. Maka Nabi bagi tahu, dia kata, adapun makanan yang diharamkan oleh Nabi Yaqub ke atas dirinya sebelum diturun dalam Taurat adalah berkaitan dengan daging unta, dan minumannya pula adalah susu unta. Nabi Yaqub dia ada satu penyakit yang sampai satu ketika dia bernazar, kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala sembuhkan dia, maka dia tidak mau makan lagi daging unta dan juga susu unta. Dan itu adalah pengharaman ke atas dirinya sebelum diharamkan dalam kitab Taurat. Depa kata, betul. Apa yang kamu kata tu adalah betul. Allahumma na'am. Ya Allah, kami bersaksi bahawasanya apa yang dia kata ni betul. Lepas tu lepas tanya lagi. Soalan yang kedua, iaitulah macam mana bentuk mani lelaki dan macam mana bentuk mani perempuan. Jawab Nabi, mani lelaki itu agak berwarna putih, adapun mani perempuan itu agak kuning kekuningan dan dia agak lebih melekit. Dan yang mana yang inzal dulu, yang mana yang turun dulu dalam dalam perhubungan seks yang berlaku di antara suami dan isteri itu, yang mana ayak siapa yang inzal dulu, ayak siapa yang keluar dulu, maka anak itu akan menjadi anak mengikut jantina yang mula-mula turun, dan wajahnya akan menjadi wajah seumpama yang mula-mula turun, sama ada suami ataupun isteri. Itu soalan yang kedua yang ditanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, Allahumma na'am. Oh, dia kata betul. Allah, betul sungguh apa yang kamu jawab ni. Kemudian yang seterusnya Nabi kata, adapun berkaitan dengan Nabi ini, sifatnya Nabi kata, ummi, dia tidak erti membaca dan menulis, tanamu ainahu wa la yanamu qalbuh. Matanya boleh lena, tapi dalam masa yang sama jantung hatinya tidak lena. Hati dia tidak pernah lupa daripada zikrullah. Dia kata, Allahumma na'am. Hak ni pun betul. Allahumma na'am. Hak ni pun betul. Nabi kata, Allahumma syhad. Ya Allah, bersaksilah bagi soalan yang terakhir ni. Lalu dia tanya, antal an fahaddithna man waliyuka minal malaikah. Siapalah yang paling rapat dengan kamu di kalangan para malaikat? Maka dia jawab, dia kata, kalau kamu jawab hak ni betul, fa indaha nujami'uka aw nufariquka. Soalan inilah yang akan menyebabkan kami akan bersama dengan kamu ataupun kami akan berpisah dengan kamu. Nabi kata, fa inna waliyyi Jibril.
Sesungguhnya hak rapat dengan aku di kalangan malaikat ni adalah Jibril alaihi salam. Walam yab'atsullah nabiyyan qat illa wa huwa waliyuh. Tidak ada Allah Taala mengutus mana-mana nabi melainkan dia adalah walinya. Jibril inilah yang menjadi walinya. Lalu depa jawab, depa kata fa'indaha nufariquka. Kalau macam tu, kerana inilah kami berpisah dengan kamu. Kerana inilah kami berpisah dengan kamu. Kerana wali kami ini adalah depa kata innahu aduwuna. Dia ni adalah musuh kami. Kalaulah wali kamu itu selain daripada Jibril minal malaikah tabba'naka. Kalau wali kamu yang paling rapat dengan kamu di kalangan para malaikat itu bukan Jibril, kami akan ikut kamu. Dalam riwayat sebut depa kata hak paling rapat dengan mereka itu adalah Israfil. Yang paling rapat dengan mereka itu adalah Israfil. Tuan-tuan, mereka mempolitikkan malaikat. Mereka cuba nak pecah belahkan malaikat. Yang berlaku di kalangan Ahlul Kitab. Mereka mengambil satu malaikat untuk berada bersama dengan pihak mereka, dan mereka kata Jibril ni bukan bersama dengan pihak kami. Lalu Allah Ta'ala turun ayat ni, man kana aduwwan li Jibril, siapa yang memusuhi Jibril, sesungguhnya Jibril lah yang akan turun untuk menghantar Al-Quran ke dalam jantung hati kamu. Jadi tuan-tuan, menjadikan Jibril ataupun mana-mana malaikat sebagai sepihak dengan mereka, dengan mencabar kebenaran pihak lain itu pernah dilakukan oleh Ahlul Kitab. Itu pernah dilakukan oleh Ahlul Kitab. Hakikatnya macam mana? Hakikatnya tuan-tuan, dalam kita berijtihad ataupun dalam kita beraktiviti, kehidupannya adalah mahyaya. Aktiviti kehidupan kita ni, dalam semua aktiviti kehidupan kita ni, kita kena terima satu hakikat. Kita adalah manusia. Kita adalah manusia. Kita jangan jebakkan malaikat. Saya tengok ada dalam depa hantar mai kawan-kawan hantar mai screenshot dalam satu grup. Sampai di kalangan ustaz-ustaz PAS pun pening. Depa pun duk pening lah ni. Nak cari dalil. Depa kata kena tanya Ustaz Mukhtar Senik ni. Kod-kod tang mana-mana, kod-kod ada dalil kot. Kod-kod ada dalil kot. Tak mau main jawab macam ni. Isu malaikat yang dikaitkan oleh UMS boleh mengelirukan orang ramai. Jangan pandang remeh. Ulama banyak kerja, tapi sekali dia punya statement jangan sampai merugikan kita. PAS, ahli PAS pun ramai hak mengaji agama. Mereka pun pening tak tahu nak cari dalil lah. Tang mana dalil sebenarnya yang kata dalam aktiviti kehidupan manusia kita perlu libatkan malaikat untuk mengabsahkan kita. Kita kata ini telah diredai oleh malaikat. Malaikat bersama dengan kita. Malaikat bertakbir. Mai tang mana ni? Dalil tang mana? Dan saya kata, fikrah ini adalah fikrah yang sesat. Dan kalau ada orang terima fikrah ini, dia akan berlaku penyesatan. Saya tak sebut kata akidah dia akan sesat tapi saya fikrahnya, cara fikir yang cukup sesat. Dalam aktiviti hidup kita tuan-tuan, mahyaya, hak kita sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku dan aktiviti hidupku tu, hubungan antara kita dengan Allah yang namanya ibadah dan ubudiyah, hubungan kita sesama manusia yang namanya adalah hablum minan nas. Tuan-tuan, sebab itulah kalau kita perhati generasi pendahulu kita, mereka sampai peringkat berperang. Mereka bukan sekat pergi tebuk atap saja. Mereka bukan sekat tebuk atap. Mereka berperang tuan-tuan. Sampai berperang. Ya ada ceritanya tentang salah faham dan sebagainya yang berlaku pada waktu itu. Tapi tuan-tuan cuba perhati bagaimana tindakan mereka dalam menentukan sama ada mereka itu benar ataupun mereka salah. Mereka tidak menswastakan kepada para malaikat. Mereka tidak berhujah dengan semalam kami telah bermimpi. Orang yang terlibat dalam perang Siffin, dalam perang Jamal itu adalah Ali bin Abi Talib, menantu Nabi. Yang terlibat dalam peperangan Jamal itu adalah Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi. Tapi tidak ada kedua-dua belah pihak itu mendakwa, kami telah bermimpi malaikat bertakbir di langit ataupun sebagainya. Tidak. Jadi kamu nak bermuafakat dengan siapa, silakan, tapi jangan tunggang agama. Jangan buat hujah macam ni. Hujah macam ni bila kamu turun di mana padang terap ke di baling ke pok ni, dia takbir hancur berkahau. Dia takbir, dia cukup suruh bila kamu bagi tahu kata
bagaimana piagam ini telah disambut oleh para malaikat di langit, sehingga waktu tu di bumi pun semua akan bertakbir Allahu Akbar, kita telah ditentukan oleh para malaikat. Kalau hampa pecah pula, MN nanti, mungkin 10 tahun lagi, mungkin 10 bulan lagi, mungkin 3 bulan lagi, mungkin bila pilihan raya yang akan datang hampa pecah pula, waktu tu malaikat nak buat apa pula? Hampa nak kata malaikat menangis pula ke? Ataupun hampa nak kata apa ke? Jangan pedagang agama, jangan tunggang agama. Hak tu yang kita maksudkan, jangan penunggang agama. Dan saya nak tegaskan tuan-tuan, saya sekadar yang saya tahu, tidak ada siapa pun di kalangan para tokoh mereka yang sanggup dan mau untuk berhujah dengan menyebut kata kod ini dalilnya berdasarkan ini dan berdasarkan ini, kan nak buat macam mana kan? Saya tak tahu. Tak ada lagi sekatlah saya jumpa. Melainkan hatta di kalangan orang-orang agama mereka dan para agama mereka pun pening. Jangan buat hujah yang seumpama ini yang menyusahkan kita. Yang menyusahkan kita. Tuan-tuan, kepada rakan-rakan Parti Amanah, kepada rakan-rakan PH, jangan sampai kita berpolitik sampai mempertunggang dan memperdagangkan agama seumpama ini. Dan menjadi tugas kita juga untuk bagi tahu adik-beradik kita, bagi tahu kepada rakan taulan kita, bagi tahu kepada orang-orang, bagi tahu kepada orang ramai ni bahawasanya pemikiran yang macam ni bukan baru, mempolitikkan, hatta menjadikan Allah itu sebagai Tuhan tukang kimpin, menjadikan Allah itu sebagai tukang kimpin. 2-3 malam lepas sebelum raya ni, saya dah buat satu video berkaitan dengan Hizbullah dan Hizbus Syaitan, parti Allah dan parti syaitan. Sampai ada semua pihak yang mengaku kata kami adalah Hizbullah. Pak Amjal, restoran Amjal di depan UM tu, dia pernah sebut satu ketika mereka tulis parti Allah Cawangan Lembah Pantai. Lepas tu bila dia sedang, dia kata rasa bodoh pada waktu tu. Tun Ghaffar Baba tanya, kalau Allah ada parti, siapa presiden dia, siapa setiausaha dia? Tu saya dah bahas 2-3 malam lepas sebelum daripada kita sambut Ramadan, sambut Aidilfitri Al-Mubarak. Jadi tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kita kata mempolitikkan hatta para malaikat dan juga meletakkan pihak lain itu sebagai syaitan dan iblis, itu sebenarnya sebahagian daripada pandangan ghulu yang pernah lahir daripada zaman berzaman, dan dia berpunca daripada cara fikir dia yang meletakkan bahawasanya kita di pihak yang benar dan orang lain itu semua adalah kelompok iblis dan syaitan. Tuan-tuan, pandangan ini, fikrah ini, ambil betul-betul fikrah ini, pandangan yang seumpama ini adalah pandangan yang sesat, pandangan yang tidak tepat, bahkan dia pernah menjadi sebahagian daripada perlakuan yang dilakukan oleh Ahlul Kitab saat ketika bertemu dengan Nabi, memecahkan di antara para malaikat. Mudah-mudahan ada manfaat dia, dan kita kata boleh, kalau dengan hujah, kalau maki dia tak iri apa, kalau maki kalau serat kata bodoh, babi, anak Arab jadah apa semua tu dia tak iri apa. Kita kata qul hatu burhanakum, bawa mai hujah kamu. Kita bawa mai hujah kita tadi, kita bermula dengan kata politik, bukan persoalan akidah. Kemudian kita sebut bila dia persoalan fiqah, dia kena berlaku dialog di antara nas, waqi' dan juga mujtahid. Kemudian kita bawa mai contoh-contoh mempertunggangkan agama, mempergunakan agama, dan kita bawa mai contoh menggunakan agama dan macam mana kaedah dan sebagainya. Kemudian terakhirnya kita sebut berkaitan dengan Ahlul Kitab satu ketika dahulu. Kita tidak sebut kata tak Ustaz Mukhtar Senik jadi Ahlul Kitab tak. Bahawa kita kata pernah satu ketika dahulu mereka cuba berpolitik di atas nama para malaikat. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan kita, Allah Ta'ala memaafkan kita, Allah Ta'ala memasukkan kita di kalangan orang yang arinal haqqa haqqa, dipertunjukkan kepada kita yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Macam hak paling akhir ni, syukran Adnan, apa kau merepek ni bahlul, itu bukan hujah. Tapi tuan-tuan, tak apa, dia bagi orang PAS, inilah cara dia. Sebab orang PAS dia telah meletakkan otak dia, diswastakan kepada para pemimpin. Dia tak perlu kepada hujah. Kita sebut tadi ni Ar-Raisuni ke Al-Maidah ke ni, walaupun tegar ni, memang ini adalah kaedah dia berhujah. Ini kaedah dia berhujah. Sama dia bermula daripada presiden. Dia bermula daripada presiden. Dia kata apa, kemenangan PH tu macam derian apa saudara? Derian mentah.
Saya tadi anak saya tunjuk kat saya. Dia kata, abah, mentah bukan buah. Mentah tu makanan-makanan, daging mentah dan sebagainya. Kalau buah ni orang panggil putik. Saya kata. Jadi dia bawa main rujuk dalam Dewan Bahasa dan Pustaka sebagainya. Jadi tuan-tuan, dia pun dia kera tak kera jenis tu yang hujah dia. Dan juga dia pengulangan nas-nas yang dihafal. Okey, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barakahnya, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati dan mengampunkan kita bersama. Wassallallahu